Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 ingin membuat perbincangan yang berkaitan 3 perbandingan di antara teori pendidikan barat dan pendidikan Islam. Kumpulan kami mempunyai 5 orang ahli, iaitu Muhammad Nur Nazri, Muhammad Nazmi, saya Nurul Izzah, Nur Zahirah dan Nur Syafiqah. 3 perbandingan yang dipilih iaitu perbandingan yang pertama iaitu High School Approach dan Model Luqman. Perbandingan yang kedua iaitu Waldorf Approach dan Ibnu Khaldun. Dan perbandingan yang ketiga iaitu Montessori Approach dan Model Al-Ghazali. Pendahuluannya ialah pendidikan barat dan pendidikan Islam merupakan perbandingan yang jauh berbeza dari aspek asas dan matlamat. Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang berasaskan ketuhanan, manakala pendidikan barat pula berasaskan ideologi pemikiran manusia. Matlamat pendidikan Islam adalah untuk menambahkan ilmu pengetahuan manusia, manakala matlamat pendidikan barat pula adalah untuk memahami akal fikiran manusia pada tempatnya. Kedua-dua pendidikan barat dan Islam ini menunjukkan kepada satu tunjang utama, iaitu pembangunan psikologi dalam watak dan peribadi manusia yang bertamadun. Ia juga memberi kesan yang negatif kepada generasi awal kanak-kanak pada masa kini. Di sebalik perbezaan antara pendidikan barat dan Islam ini, ia juga mempunyai hubung kait persamaan yang perlu diangkat dan digunakan semula serta dimurnikan selari dengan konsep Islam. Perbandingan teori High Scope Approach dan Model Luqman. Pendekatan High Scope beranggapan bahawa anak belajar berdasarkan interaksi peribadi dengan idea-idea, pengalaman langsung dan objek fizik serta pemikiran logis. Pendekatan ini juga memberikan waktu kepada anak untuk bermain secara berkelompok sehingga hal ini dapat mengembangkan sosialisasi pada diri anak. Pendekatan High Scope merupakan pendekatan yang berusaha menciptakan teknik dan strategi pembelajaran dalam berinteraksi dengan anak sehingga menjadikan anak dapat berfikir mandiri dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Pendekatan High Scope memiliki beberapa konsep penting seperti anak sebagai pembelajar aktif yang menggunakan sebahagian waktunya di dalam sentra pembelajaran yang bervariasi. Di dalam sentra pembelajaran yang bervariasi, anak dapat melibatkan manusia, benda, peristiwa dan ideanya secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, guru juga harus membantu anak untuk memilih apa yang mereka lakukan setiap hari, melaksanakan rencana mereka dan mengulang kembali apa yang telah mereka pelajari. Seterusnya, pengalaman kunci iaitu Key Experience merupakan konsep yang berbasis pada PET, idea Piaget tentang karakteristik kognitif dan potensi belajar anak pada usia dini. Di samping itu, merencanakan, melakukan dan mengulas iaitu plan do review, yakni anak memilih apa yang akan mereka lakukan dalam setiap harinya.
kemudian melaksanakannya. Manakala nasihat Luqman menyentuh pelbagai perkara berkaitan pendidikan, namun aspek yang diberikan penekanan adalah berkaitan dengan komunikasi yang merupakan faktor terpenting dalam hubungan antara ibu bapa dan anak-anak. Seperti panggilan ibu bapa kepada anak-anak, kerana setiap yang keluar dari mulut ibu bapa kepada anak-anak merupakan doa yang mempunyai nilai yang mustajab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, nasihat dengan menggunakan kaedah perlambangan menjadi sesuatu nasihat itu lebih dekat dan mudah difahami oleh golongan sasaran. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam mencorakkan acuan terbaik buat anak-anak mereka dalam mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Filsafat Islam saya ambil adalah daripada Ibn Khaldun. Manakala daripada falsafah barat pula saya ambil daripada pendekatan Waldorf approach. Pendidikan Waldorf ni berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak yang bertujuan untuk menggalakkan persekitaran pembelajaran yang sihat kepada kanak-kanak. Dia lebih mementingkan kepada persekitaran dan alam untuk kanak-kanak tu fokus dalam pembelajaran. Pendidikan awal kanak-kanak mengikut pendekatan Waldorf ni, dia menyediakan berbagai perkhidmatan termasuklah pusat jagaan kanak-kanak di rumah, kumpulan ibu bapa dan kanak-kanak, program sekolah untuk ibu bapa, dan tadika yang menyediakan program untuk kanak-kanak yang berusia 3 hingga 7 tahun ni. Ibn Khaldun ni adalah seorang pemikir Islam yang terakhir pada zaman pertengahan Abbasiyah. Beliau telah memberi nasihat kepada ibu bapa dan golongan pendidik dan ilmu pendidikan. Beliau amat menegaskan mengenai persediaan untuk belajar, pemerhatian, motivasi berusaha, pengukuhan perbezaan individu dan latihan. Perbandingan di antara teori Montessori approach dan Al-Ghazali, iaitu pendidikan Montessori telah diciptakan oleh Maria Montessori pada tahun 1870 sehingga 1952. Beliau juga mempunyai pengalaman pendidikan kanak-kanak terancang akal. Montessori telah menekankan akan perkembangan awal kanak dengan mengutamakan latihan secara pendengaran, penglihatan dan sentuhan. Kemudian, dalam matlamat pendidikan Montessori yang menekankan akan perkembangan individu secara menyeluruh mengenai aspek intelek, aspek sosial, emosi dan fizikal. Selain itu, dalam pendidikan Montessori mempunyai 7 aspek penting seperti persekitaran sekolah, bahan kanak-kanak, guru, bahan deria, kurikulum dan aktiviti seharian. Manakala menurut Imam Al-Ghazali yang dituliskan dalam kitab Ihya Ulumuddin yang menekankan akan perkembangan awal kanak-kanak, beliau mengatakan bahawa ibu bapa perlu memberi perhatian akan pendidikan awal kanak-kanak dari sejak awal kecil lagi. Selain itu, jika ibu bapa mempunyai ilmu agama, mereka tidak akan meminta orang lain untuk menjaga dan menyusukan anaknya. Seterusnya, dalam kitab Ihya Ulumuddin juga mengatakan bahawa anak adalah tanggungjawab untuk ibu bapa menjaga kerana jiwa mereka suci. Seumpama mutiara yang bernilai, maka ia perlu dilindungi dengan baik agar dapat melindungi daripada kerosakan, dan kanak-kanak akan dibesarkan dengan baik jika dilindungi oleh ibu bapa, penjaga dan orang sekeliling. Selain itu, Imam Al-Ghazali juga menekankan akan adab pemakanan seperti mengambil makanan dengan tangan kanan, jangan tergopoh-gopoh, mendahului makanan yang terdekat, membaca bismillah sebelum makan, serta ibu bapa juga haruslah mengingati kepada anak-anak bahawa makan terlalu banyak adalah perbuatan yang buruk dan ia menyerupai haiwan. Kesimpulan daripada perbandingan 3 teori pendidikan awal kanak-kanak menurut Barat dan Islam.
Pendidikan awal kanak-kanak ini sangat penting dan harus dimulakan sejak kelahiran kanak-kanak itu lagi. Penambahan yang perlu dilakukan oleh pendidik seperti kasih sayang yang mana merupakan elemen yang paling penting dalam proses mendidik. Kita sebagai ibu bapa atau orang dewasa haruslah menunjukkan contoh teladan yang baik kepada kanak-kanak kerana mereka akan meniru atau mengikut apa yang kita buat. Kanak-kanak ini ibarat selembar kain yang putih dan kita ini yang mencorakkan mereka sama ada baik atau buruk. Tambahan lagi, kesabaran dan kelembutan sangat penting dalam mendidik kanak-kanak. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.